pertamanya alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, jadi untuk kita punya perkongsian pada minggu ni, iaitu kita akan meneruskan lagi dengan topik as-sunnah dan sains. Dan pada kali ini, pada minggu ni kita akan cubalah berkongsi berkaitan elemen saintifik yang ada dalam ibadah. Dalam ibadah kita, yang dalam ibadah-ibadah tertentulah yang akan kita kongsikan. Iaitu pertamanya berkaitan ibadah atau amalan wuduk, ibadah solat, ibadah puasa dan ibadah amalan sunat. Okey, jadi kesemua untuk tu sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, semua kefarduan amalan-amalan tertentu dalam kita punya agama Islam ni kesemuanya difardukan oleh Allah SWT bukan sebagai satu amalan yang sia-sia, tapi ada manfaat. Kita kena percaya itulah hakikat dia. Allah tu tidak menjadikan manusia ni sebagai sia-sia atau mewajibkan setiap sesuatu untuk manusia itu sia-sia juga. Kerana Allah tu Maha mengetahui dan pasti ada manfaatnya atau kebaikannya yang ada pada manusia yang mungkin setakat yang kita dah pelajari ataupun kajian-kajian manusia itu baru mendapati setiap amalan-amalan tu ada kebaikan tertentulah untuk kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai orang Islam kena percayalah hakikat tu. Okey, jadi kita telah pun pergi tentang adanya unsur saintifik dalam makanan, dalam perubatan berkaitan kenabian dan sebagainya. Jadi pada minggu ni kita akan cuba tengoklah apa kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh orang Islam sendiri ataupun bukan Islam berkaitan amalan solat, amalan wuduk, puasa dan sebagainya berkaitan umat Islam lah. Okay, jadi pertamanya kita akan cuba lihat pada wuduk. Wuduk ni semua sedia maklum, wuduk ialah perbuatan yang kita mesti lakukan setiap kali sebelum hendak melaksanakan solat. Tanpa wuduk, solat tidak akan sah lah. Untuk membaca Al-Quran pun perlu mengambil wuduk kerana bacaan Al-Quran yang ada wuduk memperolehi ganjaran yang lebih banyak berbanding bacaan Al-Quran tanpa wuduk. Jadi wuduk tu sangat digalakkan oleh agama kita kepada orang Islam lah. Okay, jadi dari segi bahasa, wuduk ni bawa maksud elok atau bersih. Wuduk, bersih. Ada dalam bahasa Arab kalau kita sebut wuduk, dia akan menjadi air semayang lah. Tapi kalau waduk, dia bermaksud lain pula. Jadi dalam bahasa Arab ni silap sebutan akan membawa erti yang berbeza pula. Jadi wuduk ni dari segi istilahnya ialah membasuh dan menyapu anggota-anggota tertentu dengan niat tertentu. Kita sedia maklum, kita cuma kaji je. Jadi menurut Kamus Dewan, wuduk ni perbuatan menyucikan diri dengan air sebelum beribadah seperti solat dan sebagainya. Jadi dalam Al-Quran tidak disebut secara jelas perkataan wuduk. Kita tidak akan jumpa Allah menyebut dalam ayat Al-Quran berkaitan wuduk ataupun kewajipan wuduk. Sebagaimana kalau berkaitan solat, Allah nyatakan dengan jelas, wa aqimus solata. Kalau zakat pun wa atuz zakata, disebut dengan jelas. Tapi wuduk tidak disebut dengan jelas. Cumanya cara-cara ataupun perbuatan-perbuatan berkaitan wuduk tu disebutkanlah dalam Al-Quran. Antaranya yang semua dapat lihat ni ayat 6 dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hingga akhir ayat. Jadi ayat ni dia menunjukkan tentang kaedah-kaedah wuduk lah. Okay, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah. Perkataan wuduk tu hanya kefahaman daripada ayat ni dinyatakan. Iaitulah caranya, basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan hingga akhir ayat. Jadi ini antara ayat yang menyentuh tentang perbuatan wuduk tapi tidak dijelaskan perkataan yang jelas tentang wuduk. Jadi Islam sangat menggalakkan ibadah wuduk ni sehinggakan dia diwajibkan apabila hendak solat. Kalau solat tanpa wuduk tidak akan diterima solat. Maka wuduk menjadi kewajipan lah untuk menjadikan solat kita sah. Okay, tidak ada solat yang boleh dilakukan tanpa berwuduk. Jadi wuduk tu menjadi sebab kepada diterimanya solat, maka dengan disyariatkan solat, maka automatik wuduk pun disyariatkan. Dia beriringan, dia sekali, serentak. Jadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ini dinyatakan,
La tuqbalu solatun man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima solat seorang yang berhadas sehingga dia berwuduk. Jadi wuduk tu menjadi penyebab kepada terangkatnya atau hilangnya hadas kecil atau hadas besar. Jadi hadas kecil dan menjadikan solat kita diterima. Jadi wuduk perkara yang wajib lah. Jadi apa kaitannya wuduk ni dengan kajian saintifik? Jadi ramai orang buat kajian berkaitan amalan-amalan tertentu dalam ibadah orang Islam ni. Antaranya wuduk ni, menurut kajian dikatakan wuduk ni dia merangsang aura positif. Aura positif. Apa tu aura? Jadi kalau kita lihat banyak contoh-contoh kalau kita lihat orang-orang yang suka berwuduk ni, ni kita punya persepsi ataupun kita punya rasa Kalau kita lihat orang yang rajin wuduk, muka dia orang yang suka berwuduk ni sangat berbeza dengan muka yang tidak pernah berwuduk. Sangat berbeza mukanya. Kita lihat muka orang yang berwuduk tu dia macam ada aura dia sendiri kan. Itulah aura dia. Macam kita nampak muka tenang kan. Akan tenang, tak rasa nak marah. Kalau orang yang tidak pernah berwuduk, automatik tidak pernah bersolat, tengok muka dia pun rasa macam geram dan sebagainya. Mewujudkan rasa-rasa yang kurang senang. Jadi menurut Kamus Dewan ni, aura ni ialah suasana atau perasaan halus yang menyelubungi diri seseorang atau sesuatu. Dalam praktik perubatan menggunakan aura, dikatakan aura ni ialah satu jaluran tenaga. Jaluran tenaga yang wujud di persekitaran tubuh manusia. Tenaga ni tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Tenaga ni dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik. Aura ni lah yang beri kesan atau mempengaruhi kepada karakter, mental, emosi, kesihatan jasmani, kecergasan dan laluan hidup seseorang. Jadi aura juga boleh berubah mengikut masa dan keadaan. Sebagaimana kalau kita pernah baca-baca, warna-warna tertentu yang berada pada kita punya pakaian tu pun mempengaruhi aura ataupun sikap kita terhadap warna. Maksudnya pengaruh warna terhadap kita punya sikap lah. Begitu juga wuduk ni, dia merangsang aura positif. Bagaimana contoh gambar tu? Gambar tu berkaitan aura, maknanya yang terpancar daripada fizikal atau badan seseorang manusia yang berwuduk. Jadi melihat kepada kepentingan aura tu, jasmani dan rohani manusia, jadi para saintis ni mengkaji faktor-faktor atau penyebab yang boleh membentuk aura positif pada diri seseorang. Antaranya, ini seorang saintis dalam bidang fizik, iaitu Dr. Sarah Brewer, mengatakan bahawa aliran air pada bahagian tubuh manusia boleh memberi kesan positif kepada aura seseorang. Air, fungsi air, peranan air. Wuduk itu menggunakan air dan Allah mewajibkan wuduk menggunakan air ketika hendak solat terutamanya, maka fungsi air itu memberi kesan atau merangsang aura positif kepada seseorang yang berwuduk. Itu dari segi aura. Jadi dari sudut sainsnya, baru kita dapat lihat sebenarnya wuduk tu sangat memberi kesan kepada pembentukan ataupun penghasilan aura yang baik pada diri seseorang yang suka berwuduk. Suka berwuduk. Berkaitan aura juga, sabda Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, pada hari kiamat nanti terlalu ramai umat manusia yang akan dibangkitkan. Jadi ada sahabat bertanya, macam mana Rasulullah nak mengenali sahabat-sahabat ataupun orang Islam pada ketika itu? Jadi Nabi Muhammad menyatakan, Nabi Muhammad SAW dapat mengenali umat Nabi Muhammad SAW itu ataupun pengikutnya melalui kesan wuduk. Kesan wuduk di mukanya. Seolah-olahnya macam di kalangan banyak-banyak binatang, contohnya kuda tu, kalau tu hitam, mana kuda yang ada kepala dia ada calit putih ataupun ada warna putih, itu kuda yang seumpama itu mudah dikenali. Dapat dikenali dengan lebih mudah. Begitulah puncanya ataupun fungsi wuduk pada hari kiamat mempermudahkan untuk Nabi Muhammad SAW mengenali pengikutnya, iaitu dari segi tanda wuduk di mukanya. Jadi itu aura lah, aura pada hari kiamat nanti, orang yang suka berwuduk. Jadi wuduk juga ni dia mempengaruhi atau merangsang pusingan biologi manusia. Dalam artikel bertajuk Muslims Rituals and the Effect on the Person's Health ni, ibadah Muslim dan kesannya terhadap kesehatan seseorang, mengatakan berwuduk tu boleh merangsang pusingan biologi manusia dengan merangsang kawasan-kawasan tertentu yang dikenali sebagai kawasan aktif biologi. Biological active spots. Beliau
menurut beliau, bangsa Cina ni banyak mengkaji berkenaan ilmu sains refleksologi. Jadi orang Cina meyakini bahawa kawasan arti biologi ni apabila dia dirangsang, dia akan merangsang sistem saraf dalam badan. Sekaligus memberikan kesan yang baik, yang positif terhadap kesihatan seseorang. Jadi dikatakan juga daripada ilmu perubatan Cina ni, ada lebih kurang 700 kawasan aktif biologi pada tubuh manusia tu, dan 66 daripadanya memberikan kesan positif yang sekiranya dirangsang. Daripada 66 kawasan hotspot ni, berkaitan kawasan aktif biologi ni, 61 daripadanya berada di dalam kawasan wuduk yang diwajibkan oleh Islam kepada umatnya. 5 yang lain berada di antara pukul ali dan lutut, di antara kawasan yang sunatkan berwuduk juga. Jadi wuduk tu sangat bermanfaat lah, mengaktifkan kawasan-kawasan yang diperlukan oleh badan untuk menggalakkan kesihatan yang lebih baik untuk manusia. Jadi Dr. Magomedov ni menyatakan juga, apabila seorang menyentuh mukanya semasa berwuduk, saraf tu dia akan dirangsang lah dengan memberikan kekuatan yang baru. Seolah-olah macam cas, bateri tu dicas semula kepada organ-organ seperti usus, perut, pundi kencing, sistem peranakan serta saraf. Apabila kawasan kaki kanan dibasuh dan digosok, dia merangsang pula sistem saraf untuk mengelokkan sistem tulang, usus, pankreas, empedu, tiroid, kawasan pinggang, lumbar area. Apabila kaki kiri dibasuh pula dan digosok, saraf berperanan untuk mengelokkan kelenjar pituitari dan kawasan otak yang mengawal sistem endokrin. Banyak kesan positif akibat daripada berwuduk. Terlalu banyak kajian. Jadi kita boleh tengoklah di sini. Di antaranya juga, wuduk juga boleh menghalang mendapat kanser. Kerana dikatakan kanser tu berpunca daripada bahan kimia. Bahan kimia yang melekat pada kulit badan seseorang. Jadi apabila kita membersihkan bahan kimia tersebut daripada bahan-bahan daripada kulit kita, muka, tangan, telinga, kaki dan sebagainya, dia akan membersihkan badan daripada bahan kimia dan dapat mengelakkan daripada terkena jangkitan ataupun penyakit kanser berkaitan kulit ni. Kemudian berhubungan wuduk pula dalam masukkan air dalam hidung. Menurut kajian yang dilakukan oleh para doktor dari Universiti Alexandra ni, dia kata masukkan air dalam hidung tu atau mencuci hidung ataupun dalam bahasa Arabnya istinsyaq, dapat membersihkan kuman kotoran yang melekat pada bulu hidung. Jadi kesannya dapat mencegah daripada penyakit-penyakit yang akan membawa kepada sesama, contohnya jadi dapat menghilangkan bakteria dan kotoran. Itu istinsyaq. Jadi perbuatan berkumur pula, kumur ketika wuduk tu dapat membersihkan mulut daripada sistem makanan yang melekat pada celah gigi. Kerana menurut kajian ni, pada terbitan tahun 97 ni, dia kata cara yang terbaik untuk mencegah kerosakan gigi dengan menggosok gigi setiap kali selepas makan ataupun paling kurang berkumur. Sebab tu, tapi kumur ni dalam wuduk perkara yang sunat, bukan rukun wuduk. Tapi walaupun sunat, dia ada manfaat dia. Kalau diamalkan, kita akan dapatlah manfaat tersebut. Kemudian membasuh tangan. Basuh tangan 3 kali ketika berwuduk, diulangi. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Jadi menurut kajian yang dilakukan ni, iaitu contohnya pelajar ni yang mengambil cuti sakit penyakit saluran pernafasan berbanding dengan rakan-rakan mereka yang kurang basuh tangan. Jadi orang yang basuh tangan ni, dia dapat mengelakkan atau mencegah daripada terkena penyakit saluran pernafasan. Jadi akibat daripada basuh tangan, berkumur dan sebagainya. Jadi selain daripada itu juga, wuduk tu juga selain daripada mewujudkan merangsang aura positif, mencegah daripada berbagai penyakit, wuduk tu juga mencegah atau membersihkan bakteria. Kerana dalam kajian ni mengatakan satu kajian dengan bakteria yang terdapat dalam air yang telah digunakan untuk berwuduk di masjid-masjid, madrasah dan pejabat sekitar Mekah dan Jeddah, mendapati dalam air tersebut terdapat kandungan bakteria kolon yang sangat tinggi. Hal ini berlaku kerana kebanyakan orang yang berwuduk akan membuang air besar atau air kecil terlebih dahulu. Sebelum ambil wuduk, pergi tandas, buang dulu apa yang patut. Kemudian tangan mereka tu yang basuh tu ada bakteria yang melekat. Bakteria yang datang daripada usus kolon tadilah, usus kolon. Ketika tersebut jatuh ke dalam air bekas wuduk mereka. Jadi ini membuktikan bahawa wuduk sememangnya mampu membersihkan tubuh badan manusia daripada sembarang bakteria atau kuman. Itu berkaitan wuduk lah. Banyak lagi mungkin boleh dicarilah sumber-sumber tu berkaitan kajian-kajian saintifik berkaitan wuduk. Itu sebahagian saja. Kemudian kita pindah kepada solat. Jadi solat ni bermaksud doa dari segi bahasa dia. Dari segi syaratnya,
perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dibuat dengan takbiratul ihram dan niat dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentulah yang merayakan atau menjadikan solat kita sah. Jadi apa manfaat dari segi saintifiknya berkaitan solat ni? Terlalu banyak berkaitan kajian saintifik berkaitan solat ni. Ini antara saja, banyak orang buat kajian dah. Pertamanya, solat itu dapat meregangkan otot-otot badan. Badan yang tegang kalau kita tidak solat, dengan aktiviti atau pergerakan-pergerakan yang ada dalam solat tu, dia membantu meregangkan otot-otot badan. Dari aspek fizikal, solat merupakan aktiviti regangan yang harmoni dengan keperluan tubuh badan manusia, bertindak sebagai ejen pemeliharaan kesihatan. Otot-otot akan menjadi kuat, kental dengan secara tidak langsung dalam aktiviti regangan yang ada dalam solat. Contoh program regangan yang berterusan dalam solat berperanan besar dalam membantu memanjangkan otot secara tidak langsung, memudahkan melakukan pelbagai aktiviti dan kegiatan harian. Apa contoh aktivitinya? Regangan yang berlaku dalam solat, mengurangkan ketegangan otot, mencegah kecederaan, meningkatkan gerakan sendi, memantapkan koordinasi otot, meningkatkan kitaran darah, meningkatkan prestasi tubuh. Semasa kita solat, kebanyakan otot-otot dan sendi-sendi akan digerakkan. Pergerakan dalam solat yang dilakukan setiap hari terdiri daripada 17 rakaat. Yang wajib. Yang wajib ni 17 rakaat. Yang fardu adalah bersamaan dengan 119 poster fizikal atau 3570 poster setiap bulan. 43,435 poster setiap tahun. Ini yang wajib. Bila kita tambah lagi dengan sembahyang-sembahyang sunat 2 rakaat sebelum fardu, 2 rakaat selepas fardu, solat hajat dan sebagainya, maka akan bertambahlah jumlah poster-poster fizikal ni, maka akan lebih lagi mendedahkan atau merangsang otot-otot dan sendi ni, maka badan akan menjadi lebih sihat. Ini berkaitan regangan lah. Kajian juga menunjukkan, merumuskan pergerakan dalam solat dapat memberikan kebaikan dalam memulihkan dan bantu mengembalikan kenormalan fungsi aktiviti otot erector spina, terutama bagi mereka yang mengalami sakit pinggang. Justru rukuk ketika solat tu boleh digunakan sebagai terapi untuk merawat sakit pinggang. Jadi siapa yang ada sakit pinggang boleh melamakan dalam solat tu rukuk. Ketika rukuk boleh melamakan, tapi pastikan cara rukuk ialah cara rukuk yang betul lah. Cara rukuk yang betul, tangan tu menyentuh ke lutut, badan ditegakkan, maka akan dapat manfaatlah rukuk di situ. Okey, kemudian solat juga yang kedua dapat meningkatkan kekuatan tenaga batin lelaki. Ini untuk lelaki lah. Ini hasil kajian lah ni. Lelaki terdedah pada penyakit kelelakian. Jadi dinyatakan di sini pergerakan fizikal atau senaman sederhana secara berterusan dapat mencerdaskan sistem andrologi dan meningkatkan kekuatan tenaga batin lelaki. Jadi solat fardu yang 5 hari kita lakukan sehari semalam tu, ditambah lagi solat sunat dan sebagainya, memberi kesan yang baik kepada tenaga batin lelaki lah. Ini menunjukkan bahawa ketika solat tu, dengan pergerakan-pergerakan yang kita lakukan dalam solat, dia mengaktifkan otot lantai pelvik oleh penyelidik. Yang dinyatakan buktinya, senaman dapat melancarkan pengaliran darah, mengurangkan masalah disfungsi ereksi atau mati bucuk untuk lelaki lah. Okay. Yang ketiga, solat ni dapat membantu kesihatan tubuh. Banyak kesihatan lah yang berkaitan kesihatan manusia ni dapat dipulihkan atau dapat dirangsang oleh pelakuan solat. Antaranya kajian yang telah dilakukan oleh Universiti Malaya ni, dikotai oleh Profesor Madya Dr. Fatimah Ibrahim, Dr. Wan Abbas dan Eng Siu Chok. Dia mengatakan dia berkaitan mengkaji tentang pergerakan solat, berdiri, tegak, rukuk, duduk, sujud dan sebagainya. Dr. Fatimah mengatakan bahawa mereka yang bersolat tu dengan sempurna mempunyai tahap kesihatan yang lebih baik berbanding mereka yang tidak melakukannya dengan sempurna. Jadi kalau ada 2 orang yang bersolat, seorang solat dengan menjaga cara-cara solat yang betul, berdiri dengan tegak, rukuk dengan keadaan yang betul, sujud dengan keadaan yang betul, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir duduk dengan betul. Jadi dengan cara sempurna tu dia akan memperoleh kesihatan yang lebih baik berbanding orang yang tidak melakukan dengan sempurna. Contohnya orang tu solat tapi rukuk pun tak betul-betul rukuk, kepala lebih tinggi daripada punggung. Dia tidak selari dengan punggung kan. Jadi tidak betul. Jadi dia kuranglah mendapat manfaat kesihatan yang lebih baik daripada mereka yang melakukannya dengan lebih baik. Dr. Fatimah juga menunjukkan solat
5 hari semalam tu dapat mengurangkan lemak dalam badan dengan aktiviti solat tu lah. Jadi dalam solat tu juga ada terdapat pergerakan rukuk. Rukuk tu dapat melambatkan proses penuaan. Tisu bertambah aktif, proses imbangan air dalam badan lebih baik dan melancarkan fungsi buah pinggang. Dapat rukuk yang betul tu dengan kedudukan tulang belakang yang lurus melintang tu, itulah akan memberi kesan yang baik kepada badan. Jantung dan juga kardiovaskular penting untuk kesihatan badan manusia. Tapi dia berkait rapat dengan arteri lah. Kalau arteri itu kenyal, dengan akan dapat mengalihkan perjalanan darah yang lebih baik, dapat mencegah daripada penyakit-penyakit jantung lah. Jadi aliran darah yang lebih baik. Jadi kalau kita lakukan solat dengan betul, kita akan dapatlah manfaat ni. Jadi sujud, rukuk dan duduk antara sujud dan sebagainya dapat memberikan keadaan rehat yang baik kepada jantung. Jadi dalam posisi-posisi yang paling bagus untuk menyebabkan kadar denyutan jantung yang paling rendah ialah ketika posisi sujud. Sebab tu Rasulullah mengatakan hendaklah kita memanjangkan sujud yang terakhir, memanjangkan sujud. Rupanya sujud tu selain aliran darah tu mengalir dengan baik dalam kita punya otak tu, dia juga menyebabkan kadar denyutan jantung paling rendah. Maksudnya baguslah untuk jantung. Jadi banyak kajian berkaitan solat ni, antaranya berkaitan ni juga hasilnya kata Syucuk, dapati ibadat solat menghasilkan keadaan tenang kepada otak manusia yang menunaikan solat, dapat mengekalkan tahap kestabilan mental dan emosi. Solat juga dapat meningkatkan penumpuan dan daya ingatan dan sebagainya. Itu berkaitan solat. Puasa pula, puasa ni secara bahasanya menahan diri. Imsak, dalam bahasa Arab imsak menahan diri. Syarak pula menahan diri daripada makan minum perkara-perkara yang membatalkan solat, yang membatalkan puasa dari terbit fajar ataupun masuknya waktu subuh sehinggalah terbenamnya matahari ataupun masuknya waktu maghrib. Itu puasa. Sedang maklum tentang perkara ni. Cumanya kita nak lihat apa bukti saintifik terhadap ibadah puasa ni. Okay, ni saya petik daripada satu laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Nanti boleh lihat lah. Jadi dijadikan di sini pada tahun 1994 satu kongres antarabangsa berkaitan kesihatan dan Ramadan sempena bulan puasa ni. Jadi yang telah diadakan di Casablanca, First International Congress on Health and Ramadan, Januari pada tahun 1994. Ada 50 lebih kertas kerja yang dibentangkan berkaitan kajian dikongsikan dalam kongres ni. Jadi kesemua kajian yang telah dibentangkan mengesahkan puasa tu tidak mendatangkan kemudaratan, malah memberikan pelbagai manfaat, dapat menyembuhkan penyakit dan boleh mencegah menjauhkan penyakit lah yang dihadapi oleh manusia. Antaranya yang pertama, puasa tu dapat membantu mengawal kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah ni saya laju sikit. Membantu mengawal kadar gula dalam darah. Ni boleh baca. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan tahap kesihatan jantung dengan mengawal tahap tekanan darah. Jadi apabila darah tu dapat dikawal, maka peredaran darah yang masuk ke jantung tu akan dapat dikawal, maka jantung akan dapat dikawal dengan lebih baik lah. Jadi jantung akan dapat kesihatan yang lebih baik untuk jantung. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangkan tahap keradangan. Kajian telah menunjukkan keradangan itu boleh membawa kepada pembentukan penyakit kronik seperti kanser dan penyakit jantung. Dengan berpuasa dapat membantu mengurangkan tahap keradangan. Yang keempat, membantu mengurangkan berat badan. Sebab tu ramai kalau orang nak turunkan berat badan, dia kata puasa. Apabila puasa, kurang makan. Sebab berat badan tu adalah terhasil atau berpunca daripada banyaknya kalori. Banyaknya makan akan menghasilkan berat badan yang bertambah lah. Untuk mengurangkan berat badan, kena berpuasa. Jadi yang kelima, mempercepatkan tempoh pemulihan. Puasa juga mampu mempengaruhi proses pemulihan dalam badan. Apabila perut kosong, tak ada makanan, anggota badan akan memfokuskan aktivitinya untuk fungsi-fungsi yang lain seperti aktiviti metabolik dan sistem ketahanan badan. Berbanding dengan kerja-kerja menghadamkan makanan ketika puasa. Kemudian yang keenam, dapat menambah baik fungsi dan kesihatan otak. Autofagi dalam otak ialah proses sel menghancurkan protein dan organel yang rosak dalam neuron tertentu dalam otak. Jadi puasa tu membantulah. Membantu menambah baik fungsi dan kesihatan otak. Yang keenam. Yang ketujuh, menghasilkan hormon anti penuaan. Ketika puasa,
hormon pertumbuhan akan dihasilkan lebih banyak berbanding dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi, menyebabkan hormon anti penuaan dan hormon pertumbuhan yang lebih baik dihasilkan dalam badan. Maka dapatlah menghilangkan atau mengurangkan nampak tua hormon penuaan. Jadi, ini saya petik. Jadi, boleh lihat banyak lagi kajian-kajian di antaranya yang saya kongsikan. Jadi, berkaitan amalan-amalan sunat, saya nyatakan di sini, selain amalan-amalan fardu, Islam juga sangat menggalakkan umatnya melaksanakan amalan-amalan sunat. Banyak amalan-amalan sunat yang digalakkan. Antaranya ialah solat sunat, puasa sunat, amalan-amalan sunat dalam wuduk, seperti berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung pun adalah sunat. Jadi kesemua amalan sunat ni berkaitan solat, puasa, wuduk ada kelebihan-kelebihannya. Sama macam yang telah diterangkan. Jadi yang bezakan ialah hukumnya sama ada wajib ataupun sunat. Jadi apa-apa amalan sunat berkaitan solat, sama manfaatnya seperti solat wajib tadi. Apa-apa amalan sunat berkaitan puasa, kelebihannya, manfaatnya pun sama macam yang telah dijelaskan tadi. Begitu juga berkaitan wuduk, telah dijelaskan. Kecuali kalau amalan solat tu tidak berkaitan solat, tidak berkaitan wuduk, tidak berkaitan puasa, seperti amalan sunat bersedekah, itu selain dapat menambahkan akaun pahala, dapat menenangkan fikiran lah. Menenangkan fikiran, dia banyak bersedekah, banyak memberi, dapat menambahkan pahala. Jadi itulah yang kita dapat kongsikan pada hari ini berkaitan apa kajian-kajian saintifik yang terlibat atau yang berkaitan dengan amalan-amalan yang disyariatkan dalam agama kita, agama Islam, terutamanya solat, puasa dan juga wuduk. Jadi itu saja kita punya perkongsian pada minggu ini. Diharap semuanya dapat faham dan dapat sedikit gambaran berkaitan kajian-kajian yang telah dijalankan berkaitan amalan-amalan dalam Islam. Setakat tu jelas tak apa yang saya kongsikan?